A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung taklim dengan KIS. Kita mulakan dengan kalimah thayyibah, beriman kepada perkara ghaib. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai akan selalu bertanya antara satu sama lain tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Apabila orang ramai berkata demikian, maka hendaklah kamu ucapkan kalimah ini. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesiapa. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, dan mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Hadis riwayat Abu Daud, Mishqatul Musabih. Ilmu dan zikir. Ilmu. Sayyidina Yazid bin Salam Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mendengar banyak hadis daripada Tuan, namun saya bimbang bahawa saya hanya dapat ingat hadis-hadis yang baru dan saya akan terlupa hadis-hadis yang lama. Oleh itu, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang lengkap. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang kamu tahu, yakni beramallah dengan ilmu kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ikram muslimin, akhlak yang mulia. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, perkara terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada saya ketika saya sudah meletakkan kaki saya di atas pemijak kaki pada tunggangan, wahai Muaz bin Jabal, perelokkanlah akhlakmu kepada manusia. Wahai Muaz bin Jabal, perelokkanlah akhlakmu kepada manusia. Hadis riwayat Muwatta Imam Malik. Ikhlas niat. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahulah kepada saya tentang jihad dan gazwah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Amr, sekiranya kamu berperang dengan sabar dan mengharapkan ganjaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kamu dalam kalangan orang yang bersabar dan yang mengharapkan ganjaran pada hari kiamat. Sekiranya kamu berperang untuk menunjuk-nunjuk dan ingin menambahkan harta rampasan, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kamu dalam kalangan orang-orang yang menunjuk-nunjuk dan orang-orang yang berperang untuk mendapatkan sebanyak-banyak harta rampasan, yakni di padang mahsyar nanti akan diisytiharkan bahawa si fulan ini berperang untuk menunjuk-nunjuk dan menghasilkan harta yang banyak. Wahai Abdullah, berdasarkan keadaan dan niat apa kamu berperang atau kamu dibunuh, maka berdasarkan keadaan dan niat itulah kamu akan dibangkitkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Sayyidina Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi petunjuk supaya melakukan kebaikan akan mendapat ganjaran yang sama sebagaimana pelaku kebaikan itu sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. InsyaAllah apa yang saya baca akan saya amalkan dan akan saya sampaikan. Terima kasih kerana join KIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan KIS ya semua.